Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizul Arif bin Abdul Rahman, pelajar tahun 1 Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Hari ini saya ingin membentangkan projek akhir Citra Kepimpinan Abad ke-21. Saya mempunyai beberapa wawasan diri. Antaranya ialah wawasan berada di universiti, wawasan selepas keluar dari universiti, wawasan ketika mendapat kerjaya dan wawasan hidup. Wawasan diri yang pertama ialah wawasan berada di universiti. Wawasan berada di universiti ialah saya akan menyertai pelbagai program dan aktiviti yang boleh meningkatkan kemahiran kepimpinan, kemahiran bercakap dan kemahiran-kemahiran lain. Sebagai contoh, menyertai aktiviti kolej seperti SUKIM. Seterusnya, saya akan menyertai temuduga-temuduga yang melibatkan persatuan mahasiswa. Dan saya juga akan bergiat aktif dalam menganjurkan sesuatu program berkaitan kursus yang saya pelajari. Contohnya, menjadi ahli majlis tertinggi untuk program yang dianjurkan tersebut. Selain itu, saya juga akan belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan pointer yang cemerlang sehingga tamat pengajian ijazah sarjana muda. Saya juga akan melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya, ke peringkat master dalam bidang bahasa atau sastra. Seterusnya, wawasan diri selepas keluar dari universiti ialah mendapatkan kerja dan membina kerjaya yang terbaik sama ada dalam bidang yang dipelajari maupun luar bidang. Ia kerana kerjaya yang terbaik diukur daripada sudut minat dalam melakukan kerja tersebut dan mendapatkan dan pendapatan yang diperolehi dalam kerjaya tersebut. Wawasan diri yang keempat ialah wawasan ketika mendapat kerjaya. Saya akan bekerja bersungguh-sungguh dan memberikan komitmen yang sebaik mungkin terhadap pekerjaan tersebut. Saya akan membuat perancangan dan target hidup terhadap diri sendiri untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Contohnya, saya ingin melunaskan segala hutang pendidikan dalam masa 7 hingga 8 tahun. Saya juga, seterusnya, untuk jangka masa panjang, saya ingin memiliki aset seperti rumah, kereta dan simpanan sebelum mencapai usia 30 tahun. Kemudian ingin mendirikan rumah tangga sebelum mencapai usia 30 tahun. Wawasan diri yang terakhir ialah wawasan hidup. Wawasan hidup saya ialah saya ingin membalas jasa dan berbudi kepada ibu bapa kerana mereka sentiasa menjadi pendorong kepada kejayaan saya. Saya ingin membahagiakan keluarga dan membantu meringankan beban keluarga dengan cara menghulurkan sedikit sebanyak kewangan kepada keluarga. Saya ingin berbakti kepada masyarakat di sekeliling dengan cara menderma, bersedekah, menolong mereka dalam keadaan kesusahan dan sebagainya. Seterusnya, 5 sifat kepimpinan yang saya pilih ialah: pertama, ialah sifat pemimpin yang adil. Pemimpin yang baik perlulah mengetepikan sikap pilih kasih dan mestilah berlaku adil dalam apa jua perkara dan terhadap siapa pun. Sifat adil perlu ada dalam diri mana-mana pemimpin. Hal ini dikatakan sedemikian kerana tanpa sifat adil, ia akan menjejaskan kepercayaan pengikut-pengikut pemimpin tersebut dan akan menyebabkan pengikutnya tidak mempercayai dan tidak menghormati kepimpinannya. Oleh itu, jika saya berlaku adil dengan orang-orang di sekeliling saya, maka saya akan membuat orang berasa senang, bahagia dan gembira terhadap kehadiran saya. Sifat kepimpinan yang kedua ialah pemimpin yang berpengetahuan luas. Pemimpin yang berpengetahuan luas adalah pemimpin yang berilmu dan mampu membuat keputusan dengan baik menggunakan pengetahuan-pengetahuannya. Pengetahuan tersebut dapat digunakan olehnya untuk memimpin pentadbirannya ke arah yang lebih berkualiti. Selain itu, ia juga dapat membina wawasan dan tujuan yang lebih jelas untuk kelangsungan masa akan datang. Pemimpin yang berpengetahuan luas juga berupaya mentafsir pelbagai maklumat dan ilmu untuk kepentingan kepimpinannya. Oleh itu, dengan pengetahuan yang luas, ia menjadikan saya seorang yang berpandangan jauh dan membantu saya dalam menguruskan sesuatu organisasi dengan lebih baik. Sifat kepimpinan yang ketiga yang saya pilih ialah pemimpin yang berani. Pemimpin yang berani ialah pemimpin yang mampu berhadapan dengan segala jenis rintangan yang mendatang. Pemimpin yang berani juga mestilah berani dalam mengambil sesuatu risiko bagi organisasinya, iaitu berani berhadapan dengan risiko tersebut. Pemimpin tersebut mestilah bertanggungjawab terhadap segala risiko yang diambil dengan cara bersama-sama menyelesaikan sesuatu masalah sehingga selesai dan tidak lari meninggalkan organisasinya ketika menghadapi sebarang masalah. Oleh itu, dengan sifat berani, saya boleh membina diri saya dengan cara sentiasa berani dalam membuat keputusan walaupun keputusan tersebut merisikokan diri saya sendiri dan saya juga mestilah berani menghadapi segala halangan yang diberi. Sifat yang keempat ialah pemimpin yang amanah.
Amanah merupakan antara sifat yang penting bagi seorang pemimpin kerana dengan sifat amanah akan menjadikan seorang pemimpin itu lebih bertanggungjawab. Sifat amanah juga penting kerana dengan amanahnya seorang pemimpin, ia akan menjadikan sejauh mana keberkesanan dan kestabilan kepimpinannya. Jika seorang pemimpin itu tidak amanah, kerajaan atau organisasi yang dipimpinnya akan mudah runtuh dan goyah. Ia kerana pengaruh kuasa luar dan musuh-musuhnya mudah untuk mempengaruhi pemikirannya. Oleh itu, saya akan membina diri saya dengan menggunakan sifat amanah dengan cara bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa jua tugasan yang diamanahkan kepada saya. Sifat kepimpinan yang kelima ialah pemimpin yang kuat beribadah dan sabar. Untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualiti dan disegani oleh orang ramai, pemimpin tersebut mestilah kuat beribadah kepada Allah. Sebagaimana pemimpin-pemimpin Islam terdahulu, mereka semua sangat kuat beribadah kepada Allah. Oleh itu, Allah sentiasa memudahkan segala kepimpinan mereka. Seseorang pemimpin juga mestilah sentiasa bersabar dalam pelbagai keadaan. Melalui sifat kesabaran yang tinggi, ia akan menjadikan pemimpin tersebut sentiasa kuat dalam menghadapi apa jua ujian dan rintangan. Oleh itu, dengan sifat kuat beribadah dan sabar, saya akan membina diri saya dengan cara sentiasa beribadah kepada Allah dengan cara mengikut perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan saya akan cuba lebih bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang diberi. Seterusnya, tokoh yang saya idolakan ialah Khalifah Umar Abdul Aziz. Latar belakang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah beliau merupakan Khalifah Umayyah yang memerintah dari tahun 717 hingga 720. Tidak seperti Khalifah Umayyah sebelumnya, beliau dilantik ke jawatan Khalifah. Beliau ialah sepupu Khalifah sebelumnya dan merupakan anak adik Khalifah Abdul Malik iaitu Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz merupakan pemimpin pada era kerajaan Islam Umayyah. Beliau memegang beberapa prinsip serta pendirian. Antaranya ialah sentiasa menegakkan keadilan, memelihara daripada pembohongan, menolak daripada menerima hadiah, melarang pembaziran dan beberapa prinsip lainnya. Sifat kepimpinan yang ditonjolkan oleh Umar telah menjadi contoh sehingga ulama menyatakan bahawa beliau adalah jelmaan Saidina Umar Al-Khattab. Antara sifat kepimpinan yang ada pada Umar ialah berani, berpengetahuan luas, adil, tauladan yang baik dan sebagainya. Sifat berani pada Khalifah Umar dapat dilihat pada beberapa perkara. Antaranya ialah dalam menangani isu arak. Khalifah Umar berani dalam menghukum Muslim yang meminum arak dengan mengenakan hukuman sebaik seperti dilakukan Khalifah terdahulu. Selain itu, Khalifah Umar juga berani dalam menangani isu perpecahan dengan menghadapi para pembesar dan tokoh Bani Umayyah yang ingin memecah belahkan persatuan kaum muslimin. Seterusnya, sifat adil pada Khalifah Umar ialah dapat dilihat melalui perbuatan beliau yang melepaskan jawatan pegawai-pegawai yang dilantik secara kroni, iaitu dilantik dalam kalangan ahli keluarga sahaja iaitu Bani Umayyah. Pemimpin-pemimpin dan pegawai-pegawai yang dilepaskan telah digantikan dengan mereka yang lebih berkemampuan dan berkelayakan. Di samping itu, sifat kebijaksanaan Khalifah Umar dapat dilihat melalui strategi dakwah yang diubah. Beliau telah mengubah cara berdakwah dari cara kekerasan iaitu peperangan kepada dakwah secara yang lebih berhikmah. Oleh itu, kesannya telah menyebabkan ramai orang tertarik dengan keindahan Islam dan memeluk agama Islam. Selain itu, ialah sifat tauladan yang baik pada Khalifah Umar. Beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan fasiliti negara untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, beliau pernah memadam lilin ketika ada yang mendatanginya untuk menanyakan urusan pribadi. Beliau memadam lilin itu kerana tidak mahu menggunakan harta negara berkaitan urusan pribadi. Hal tersebut jelas menunjukkan bahawa Khalifah Umar telah menunjukkan tauladan yang baik kepada rakyatnya dengan sifat berlaku adil beliau. Sekian sahaja pembentangan projek akhir Citra Kepimpinan Abad 21 daripada saya.